Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, setiap hari kita cakap tentang Allah, tentang perintah-perintahnya. Apa kesan bila kita taat, apa kesan bila kita ingkar. Berulang-ulang kali. Dan perintah nombor satu yang kita kena buat ialah selepas kita mengucap, mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dengan niat nak suka Allah, dengan korban harta diri. Tapi setakat mana orang dengar cakap ni dan buat, Allah je tahu. Saya tak tahu. Saya punya kerja cakap je, bagi tahu. Saya tak ada kuasa nak buat orang buat. Jadi saya tak perlu duka cita, sedih, sebab memang saya tak diberi kuasa. Saya tak ada beri kuasa nak buat orang ikut cakap saya. Saya hanya ada diberi kuasa untuk cakap perkara yang benar. Dan bercakap perkara benar dan tak ada lain, perkara benar. Manusia ni dia nak ikut, tidak. Bila dia ada keinginan nak ikut lah. Dia ada keinginan nak ikut, dia diberi taufik untuk ikut oleh Allah Taala. Dia ada keinginan nak dapat Allah. Tapi bila dia tak ada keinginan, dia nak dunia, maka dia dengar, benda tak ikut. Dia percaya bahawa dunia itu yang berkuasa, beri dia berjaya, beri dia selamat. Macam Sufyan, apa yang dia percaya beri keselamatan pada dia dengan pendi, ialah dunia. Kalau tidak, tentu dia mahu ikut perintah Allah. Bila manusia itu percaya bahawa dunia ni yang memberi dia apa dia nak, iaitu duit lah. Kalau tak ada duit, tak boleh. Dia tak percaya yang bagi apa dia nak lah, duit. Jadi tentulah dia akan buat keputusan dalam setiap waktu macam mana nak dapat duit banyak. Sebab duit yang berkuasa, beri apa dia nak. Sebab itu semua orang ayah-ayah kerja cari duit. Disuruh cuti, tak usah cari duit, hari ni khidmat anak. Saya bagi tahu Sufyan, Andy, Anzara, cuti lah khidmat anak. Itu apa tanda? Tanda dia cinta dunia. Selamanya lah dia tidak akan mau khidmat. Dia tak mau ambil cuti. Berapa sen sangat dia dapat daripada kerja dia. Tapi itu lebih berharga pada dia. Dari iman, amal yang baik, Allah suka yang lebih berharga. Jadi mereka yang merasai dia bahagia bila banyak duit, ini orang yang mengikut jalan yang sesat. Dia ikut jalan yang sesat sebab dia percaya pada benda yang bukan berkuasa, memberi faedah dan bahaya. Dia tak percaya kepada yang sebenarnya boleh bagi faedah dan bahaya. Itu Allah. Tak ada dalam hati dia.
Dalam hati Rashidi ni ada tak percaya Allah bagi bahaya? Allah bagi bahaya. Ada tak? Kalau tak ada, memang tak boleh. Atas apa yang kita percaya boleh bagi faedah pada kita, itulah kita nak. So kita percaya duit bagi faedah, tak ada duit bagi bahaya. Apa yang kita nak? Subian. Duit lah. Adakah engkau nak Allah? Tak ada kan? Adakah betul percaya tu? Saya nak dapat faedah, saya kena banyak duit. Betul tak? Apa yang kita percaya. Siapa cakap betul? Cuba. Betul tak? Tahu salah tapi buat juga. Bahawa duit ni boleh bagi faedah, percaya yang salah. Ini kena buang. Buang daripada hati kita. Kalau tidak, kita takkan nak iman. Kita takkan. Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma habib ilainal iman. Campakkan hati aku gembira, suka nak iman. Kita akan gembira nak dapat iman, kan? Kita gembira dapat kan, duit. Itu sebab kita percaya duit bagi faedah. Yang betulnya tiada bagi faedah. Ini kena cakap tiap-tiap hari pada diri kita, pada orang lain. Kalau kita tak cakap pada orang lain, tentu pada diri kita tak cakap. Allah fardukan kita untuk cakap perkara hari-hari. Tapi cakap je, usaha untuk keluarkan apa yang dalam hati tak ada. Korbankan benda, harta, mana dia nak masuk? Jadi bertahun-tahun buat guys, cakap tiada bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Tak masuk. Sebab buat kerja dengan tak ada korban, harta diri. Macam tadi suruh cuti, cuti tanpa gaji, katakan tak nak, mana nak masuk? Jadi cinta dunia ni yang membuatkan manusia tu jauh dari Allah. Jadi Allah tak suka kita ada cinta dunia. Jadi dia perintah kita untuk buat kerja dakwah ni, mengajak manusia kebaikan, kebenaran dengan korban harta diri. Tidak, dia takkan suruh kita korban harta diri dan masa. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang baik kita. Kita tak tahu. Kita ingat dapat banyak duit baik. Dapat banyak duit baik. Tapi itu adalah salah. Tapi masih lagi ikut. Tak dengar cakap saya ni. Kalau kita percaya duit bagi faedah, tak ada duit bagi bahaya, kita berada jalan sesat lah. Kita tentu sekali tak nak bagi masa. Tentu sekali tak mau korban harta untuk buat kerja tak, mengajak manusia kepada kebaikan. Tak ada. Jadi kerana itu, cinta dunia dan duit itu tak keluar. Bila tak keluar, apa kita cakap masa gas itu tak masuk. Kita sama juga. Dulu pun tak percaya Allah beri faedah bagi bahaya. Sekarang dah 10 tahun buat, tak percaya juga. Tak percaya juga. Sebab itu kerja ni kena dibuat dengan cara Nabi SAW. Maksud cara itu korban harta diri sendiri dan masa, dan bagi harta di jalan Allah, bagi pada orang yang perlu. Ini perkara yang dengan izin Allah hilangkan cinta dunia. Sebab itu korban harta diri di jalan Allah ni atau sedekah, dia berkait dengan kerja ta'murun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dan sembahyang. Ini 3 perkara yang dibuat oleh orang yang kata Allah dalam Quran orang yang baik. Hari ini mana ada orang buat ni? Jadi orang yang tak baik lah hari ini dinaikkan jadi ketua.
orang yang tak buat kerja tak murah bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, orang yang tak sembahyang, orang yang tak bersedekah dan tak menggalakkanlah orang untuk buat kerja tu. Jadi yang dinaikkan untuk pemerintah dengan sistem demokrasi ni, semua orang tak baik. Jadi bila pemerintah tu tak baik, boleh negara tu jadi negara baik? Tentu tak boleh, sebab dia kontrol. Singapura dia maju dunia dia, kecil negara dia. Perdana Menteri dia yang pertama, Lee Kuan Yew, dia kiranya bukanlah orang beriman, dia orang kafir, tapi dia otak bijak. Macam mana nak buat duit, macam mana nak buat Singapura kaya, kan? Jadi Singapura coming out antara negara terkaya di dunia tau. Dia tak ada minyak, tak ada apa. Nombor 2 ke nombor 3 terkaya di dunia. Dia lah penduduk dia kecil lah, tapi tak adalah berkat, rahmat tu tak ada, tenang tu tak ada. Orang Singapura sini banyak yang tak nak duduk Singapura, sebab banyak perkara yang duit aja kat Singapura. Dan satu orang tak boleh tak kerja Singapura. Dah jadi datuk, nenek, kerja lagi dia. Orang Melayu, India, dia orang tak boleh duduk kalau tak kerja, sebab semua kena tax. Dia buang sampah je kena bayar. Jadi arwah Haji Jofri tu, dia surah dari Singapura. Dia cakap Singapore is a fine country. Bukan fine yang negara bagus, bukan. Negara penuh dengan denda. Singapura. Sekali undang-undang tu ditarik, Singapura jadi negara kotor. Kotor, semua orang buang sampah. Cina-Cina kan. Mana nak ikut undang-undang? Singapura. Jadi kat Singapura, kalau India yang datang Singapura, dia makan sirih, lepas tu buang kan, terkena kereta wang, habis dia kena bayar. Mengotorkan dengan dia ludah luar, kereta dia kena kereta wang, fine dia. Maulana Lat dia datang airport Malaysia, dia kata saya makan sirih, tak boleh nak buang sampai keluar. Tengok airport semua bersih, mana nak Kau India tak ada. Sana tampal kuning, situ kuning, sini kuning. Jalan raya kuning tu biasa lah. Sebab semua Singapura jadi negara antara kaya, negara bersih. Kena pergi masuk Singapura, sebersih je. Tapi tak bahagialah. Rakyat Singapura tak ada iman. Dia rakyat yang percaya duit bagi faedah, tak ada duit bagi bahaya. Dia orang hari-hari fikir duit. Jadi untuk belanja murah makanan, dia orang mesti lari ke Malaysia beli barang. Tak ada dia nak beli barang kat Singapura, mahal. Jadi bekerja kat Singapura, dapat gaji mahal, belanja kat Singapura, belanja kat Malaysia. Bila belanja kat Malaysia, peniaga-peniaga di Johor tu, dia kata kalau kamu orang Malaysia tak nak beli, kita ada pembeli lain, orang Singapura. Dia barang semua Johor Bahru mahal. Sebab peniaga tu kata kalau kamu tak nak, tak apa, kita ada orang Singapura. Orang Singapura apa je dia beli, murah pada dia. Itulah keadaan orang di Johor Bahru pula. Barang-barang di sana mahal, sebab permintaan banyak. Orang kaya boleh beli dari Singapura, duit dia mahal. Jadi dulu petai ni tak ada berapa berharga.
petai. Tapi bila Cina yang banyak duit, dia suka petai. Aduh, petai je mahal. Semua ikan-ikan jadi mahal. Sebab peniaga dia jual ikut permintaan. Ini banyak tom yam datang Malaysia ni. Dia nak masak, nak berniaga. So siakap semua mahal. Ikan tenggiri semua mahal. Kamu tak nak beli, banyak orang nak beli lagi. Sebab itu harga mahal. Harga ni mengikut permintaan. Banyak permintaan orang kaya, dia tak ada masalah lah jual. Dia orang peniaga pula nak duit dia, dia tak ada fikir lain. Sebab itu barang mahal. Sebenarnya barang tu tak mahal, benda yang sama juga dulu. Tenggiri yang sama je, sekarang bukan tenggiri RM15 dulu. RM15, RM10 saya ingat. Tahun saya muda tu. Sebelum tu lagi murah. Sekarang kenapa mahal tak? Sebab banyak orang ada duit, sedia beli yang mahal. Orang tom yam tu, dia tak kira mahal, dia jual mahal lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi perkara ni dia tak akan berhenti. Selagi manusia ni percaya saya banyak duit, berjaya. Manusia percaya dia banyak duit, berjaya. Semua nak banyak duit. Peniaga, pembeli, semua orang lah. Semua orang berniaga, semua orang beli, semua nak banyak duit lah. Itu yang duit banyak, tapi barang sama je. Dulu dia tak boleh makan tenggiri, sekarang pun tak boleh ya. Dulu dia tak boleh makan jenah, sekarang pun tak boleh ya. Mahal. Dulu mahal juga, sekarang lagi mahal. Jadi itu namanya tak ada prosperity. Duit banyak, barang mahal. Duit banyak, barang mahal lagi. Kuasa membeli sama juga. Dulu, kini. Negara yang sejahtera, prosper, ialah negara yang dia duit mahal, barang murah. Macam mana nak dapat? Itu hanya bila semua orang fikir bukan banyak duit berjaya. Taat perintah Allah berjaya. Jadi tentu sekali negara ni akan jadi negara bagus, aman dan sejahtera. Bila orang di negara ini menukar keyakinan dia dari percaya duit bagi faedah kepada Allah bagi faedah. Bila Allah bagi faedah, dia tak mau jual benda mahal. Dia tak jual, walaupun ada orang kaya boleh beli. Dia akan jual murah. Sebab apa? Berniaga ni ialah khidmat, bukan untuk cari duit sebenarnya. Mereka yang nak duit, mana khidmat. Dia orang fikir banyak duit. Jadi semua orang sentiasa berada dalam duka cita dan gundah gulana, kerana kepercayaan tak tukar. Jadi usaha nak menukar kepercayaan ni tak ada. Sebab tak ada pemimpin pun suruh rakyat dia buat kerja, pergi ziarah rumah ke rumah, pintu ke pintu, cakap kalimah, tak ada. So tidur je, bangun tidur pergi kerja, balik kerja dengan anak bini, makan minum. Tak ada. Kat dunia ni yang suruh orang buat kerja, cakap kalimah ni saya je. Lain orang tak ada. Jadi macam mana saya ni seorang aja makan masa, tapi Allah berkuasa. Bukan saya nak buat orang ni bertukar kepercayaan dia, tapi usaha telah bermula lah. Usaha yang dibuat oleh saya ni untuk menukar kepercayaan manusia supaya manusia hidup sejahtera, supaya manusia ni hidup aman. Amal manusia jadi baik. Mereka taat Allah lebih dari nak duit. Tapi yang 2-3 ekor yang ikut saya dan kamu semua masih belum bertukar ni. Jadi kalaulah kamu ni yang lama ikut tak bertukar, saya pun tak tahulah. Kalau orang di seluruh dunia ni buat, dia orang pun tak bertukar.
Bila tak bertukar kepercayaan ni kepada betul, amal takkan tukar jadi betul. Manusia tu tak berbuat mengikut apa dia tahu, mengikut apa dia percaya. Sebab itu manusia kena dapat iman ke tahap yang Allah mahu, malah lebih lagi. Baru dia boleh beramal ikut suka Allah. Baru dengan beramal ikut suka Allah datang berkat dan rahmat di dunia, akhirat dimasuk dalam syurga. Manusia ni apa nak ditukar bukan apa dia tahu, apa dia percaya. Sebab itu dia kena buat gas. Dia kena buat jaulah hari-hari, cuti matinya, supaya kepercayaan dia yang rosak hilang, ditukar dengan kepercayaan yang baru. Percayaan yang baru tiada yang bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Baik buruk semua datang dari Allah. Hina mulia semua Allah yang bagi. Miskin kaya bukan kerja bagi, Allah bagi. Sekarang kamu nampak tak? Nampak tapi tak percaya tak? Allah buat orang kaya bukan sebab dia banyak kerja. Umum tak nampak. Tapi bila manusia percaya Allah bagi kaya, Allah bagi miskin, bukan kerja, Allah buat dia kaya walau tak kerja. Ya, macam saya ni, Allah buat kaya. Kaya daripada kamu tak? Atau kamu kaya pada saya? Halo, Pendi, kau kaya pada saya? Kau kaya ke miskin? Pendi, ni Sufian? Miskin. Tapi kau kerja banyak pada aku. Siapa kerja banyak pada aku? Siapa? Amisa ada kerja? Sen? Kenapa pula orang tak ada kerja duit banyak? Kenapa dia tak ada kerja, duit dia banyak dia? Samad? Allah bagi, kenapa? Bodoh. Sebab dia percaya. Dia percaya Allah bagi duit, bukan dia percaya kerja bagi duit. Bila kita percaya Allah bagi duit bukan kerja, barulah Allah bagi duit. Ini tak percaya. Macam Samad, tak percaya Allah bagi duit, percaya kerja bagi duit. Nakkah Allah bagi duit kat dia? Nak tak? Kata Samad, Allah tak bagi duit kerja, lepas tu dia tak ada kerja. Dia nak Allah bagi dia duit. Mana Allah nak bagi duit? Kau percaya pun tidak. Kamu percaya pun tidak Allah bagi duit. Bila kamu tak kerja, Allah nak bagi duit kamu. Nak bagi ke tidak? Sebab apa? Tak percaya. Allah bertindak mengikut sangkaan kita. Dia hadis terhadap Allah. Jadi hari ini masalahnya kita tak dapat duit dari Allah sebab kita tak percaya. Kita kata kerja bagi duit. Jadi bila tak kerja, tak ada duit. Cuba kamu tukar. Allah bagi duit, kerja sikit pun banyak duit, tak ada kerja pun ada duit. Macam tu lah. Itulah sebenarnya. Bukan kita kerja dapat duit, kita percaya kerja tak bagi duit, Allah bagi duit. Dan bila Allah bagi duit, tentu kita dapat banyak duit lagi kan. Allah bukan bagi duit 1,000, 2,000. Sekarang saya tak ada kerja, kerja membaca dan menulis Quran. Mana kerja tu? Ada kerja tu dapat duit? Tak boleh pun dapat duit. Itu je kerja saya. Tapi banyak saya dapat duit. Betul tak? Samad? Kau tengok akaun saya, banyak ke tidak? Kenapa Allah bagi saya duit? Sebab saya dengan izin Allah tukar percaya lah. Macam mana Mesak ni boleh tukar percaya ni? Kerja ni lah. Apa kerja lain nama sahabat? Saya hari-hari cakap tiada bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada bagi manfaat, mudarat melainkan Allah. Baik buruk semua datang dari Allah. Hina mulia. Kamu pun cakap juga. Tapi tak masuk sebab dalam tak keluar. Suruh buat dengan korban tak nak. Nak dunia je. Mana nak? So, kamu sedar tak selama ni kamu salah? Bukan saya salah. Saya dah bagi tahu dengan cara yang betul macam mana kerja tu membuat. Kamu tak nak ikut?
Macam mana nak jadi? Cinta pada bini kuat. Lepas tu nak kalimah masuk. Mana dia nak masuk? Saya cinta bini lebih pada Allah. Zazil. Kalimah tak boleh masuk. Kecuali dia hilangkan cinta bini tu. Sekarang dia dah cerai, bini dia dah lama suruh cerai, tak nak ikut. 12 tahun. Sekarang dia dah naik iman dia. Tak adalah naik banyak sebab banyak cinta lain lagi daripada cinta bini. Harta, dunia. Dia bukan mau cerai bini, dia mau korban harta, duit, kerja. Bila kita korban semua harta dunia untuk masuk kalimah ni, kita bukan jadi rugi. Bila kita percaya betul, kita dapat duit tanpa kerja. Tapi kau boleh tak percaya tu? Kau dapat duit tanpa kerja sekarang ni. Tak boleh percaya. Jadi sebab itu dia tak jadi. Ada banyak orang dia benci kerja, tapi kepercaya kerja bagi duit masih ada. Dia buat kerja dakwah, dia nak semangat kan. Percaya tu tak ada, benci je. Dan tu memang tak ada duit. Sebab dia percaya kerja bagi duit. Jadi orang yang percaya kerja bagi duit akan hilang bila dia banyak buat kerja agama sikit. Jadi pelan-pelan lah. Bagi masa untuk cari duit tu dikurangkan perlahan-lahan. Tak boleh tiba-tiba. Mula kerja full time, lepas tu part time, lepas tu suku time, lepas tu no time. Boleh jadi. Ini apa usaha pun tak dibuat. Dari full time jadi half time tak nak? Tak boleh. Jadi semua percaya kerja bagi duit ni akan hilang. Bila kita buat kerja dakwah ni, Nabi SAW dia jadi Nabi, tak ada kerja lah. Mana ada dia kerja? Lepas tu Allah SWT bagi tahu dia, kamu nak kaya ke nak dan jadi Nabi atau nak jadi miskin? Dia boleh jadi kaya, bukannya dia tak boleh. Dia pun tak tahu nak jawab apa. Dia tanya malaikat Jibril, jadi miskin. Ada. Satu hari makan, satu hari tak makan. Nabi SAW jadi miskin ni bukan sebab dia tak kerja. Sebab dia Allah dia minta ke Allah macam tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang buat kita miskin, bukan dan kaya bukan kerja kita, bukan duit kita. Allah buat kita ternama atau tak ternama. Allah buat kita mulia dan buat kita hina. Allah buat kita miskin, Allah buat kita kaya. Allah buat kita berkuasa, Allah buat tak berkuasa. Bukan selain daripada Allah boleh berkuasa buat kita kaya, miskin, ada kuasa, tak ada. Allah je. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah, mana tiada yang berkuasa memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Jadi apabila hati kita tu kosong, dia masuk daripada segala cinta. Kalau hati tu penuh, dia tak boleh masuk. Jadi kalau kata nak dapat iman, banyak bercakap kalimah, dia salah. Bila orang cakap kalimah, kita dengar dengan tumpuan. Ketiga, kita doa, mohon iman. Tak boleh. Salah tu. Yang diajar oleh Meji Mihrab. Nak kuatkan iman, banyak bercakap tentang kebesaran Allah. Bila orang cakap, kita mau dengar dengan tumpuan. Yang ketiga, doa macam fakir, mohon iman. Jadi salah. Jadi bila benda tu salah, mana nak iman kuat? Banyak cakap kalimah pun iman tak kuat. Bila orang cakap kita dengar, tak boleh iman kuat. Sebab hati tu kosong, tak ada. Hati tu tak kosong, penuh dengan dunia. Macam Rasyidin, hati dia penuh dengan dunia. Mana nak masuk? Itu dia setuju, kita tak nak buat. Okey.